ke-18 surah Ibrahim. Okey. Page 257 ayat 18. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 257 ayat bawah sekali, ayatnya berbunyi Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Okey. Masalu perumpamaan. Contoh, alladzina, orang-orang yang kafaru kafir bi dengan Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbihim, Tuhan mereka. Perumpamaan orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka. A'maluhum, amalan-amalan mereka. A'maluhum, amalan-amalan mereka. Ka seperti Ramadin, abu-abu. Abu lepas kita bakar sampah, bakar kayu, bakar arang ke, keluar abu kan, itulah ramad. Ishtadat yang menerbangkan. Ishtadat yang menerbangkan. Bihi dengannya, ar-rehu oleh angin. Ar-rehu oleh angin. Fi pada yaumin hari yang asifin bertiup kencang. Maksudnya ditiupkan oleh angin pada hari yang angin itu bertiup kencang. Itu maksud asif, bertiup kencang. La tidak. Yaqdiruna, mereka mampu. Mimma daripada apa yang okey, kasabu mereka usahakan. Kita biasa baca laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, samalah. Kasabu mereka usahakan ala atas syai'in, sesuatu pun sedikit pun, semua bolehlah. Okey. Zalika demikian itu huwa dialah ad-dalalu kesesatan al-ba'id yang jauh. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Siti Nolis, terjemahkan Puan Siti Nolis. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, amalan mereka seperti abu-abu yang menerbangkan dengannya oleh angin pada hari yang bertiup kencang. Tidak mereka mampu daripada apa yang mereka usahakan atas sesuatu pun, demikian itu dialah kesesatan yang jauh. Dialah boleh, ialah pun boleh. Okey. Terima kasih Puan Siti Nolis. Minggu lepas Allah cerita pada kita tentang ahli neraka. Ahli neraka ni minum air panas, air nanah, air darah dalam neraka. Minum dah lah air nanah, air darah, air panas, menggelenggak perut-perut tapi tak mati-mati. Allah kata tak hidup, tak mati. Maksudnya mereka tak mati tapi dalam masa yang sama tak macam orang hidup juga. Kenapa? Sebab ayat ni beritahu. Ayat ini nak beritahu. Sebab apa mereka diazab sedemikian rupa? Kenapa mereka disiksa sedemikian rupa? Ayat ni jawapan dia. Sebab amal-amal yang mereka buat kat dunia semua sia-sia. Semua tidak ada nilai.
Kenapa sia-sia? Kenapa tidak ada nilai? Sebab tidak ada syarat. Tak cukup syarat. Apa tak cukup syarat? Iman. Kita jawab periksa. Jawapan periksa punya bagus, jawapan kita punya bagus, tapi tak tulis nama kat kertas jawapan. Kita tak tulis nama kat kertas jawapan. Nama kita tak tulis, nombor rujukan tak tulis. Semua tak tulis. Jadi dapat markah, tak dapat markah. Sama so kita tak tulis nama. Contoh. Ini contoh dalam peperiksaan. Okey. Allah kata perumpamaan amalan-amalan orang kafir ke akhirat. Ke akhirat nanti, perumpamaan amalan-amalan mereka di sisi Allah, oleh kerana mereka kufur dengan Allah, maka amal-amal mereka Allah Ta'ala gambarkan macam abu-abu. Abu yang berterbangan ni, tak perlu angin yang kencang pun. Tak perlu angin yang kuat pun. Angin kipas ni boleh. Angin kipas buka nombor 1. Angin kipas kita ada kipas buka nombor 1. Pun dah cukup untuk menerbangkan abu-abu. Jadi bila abu tersebut diterbangkan oleh angin yang kencang ke tak kencang ke, maka dia akan diterbangkan. Bila diterbangkan jauh-jauh, maka agak-agak boleh dapatkan balik tak abu? Boleh tak kita dapatkan balik abu yang telah diterbangkan? Kutip balik. Ambil penyapu kecil yang kat surau tu, kutip balik. Dapatkan balik. Boleh tak? Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Sebab bila dia abu, bila diterbangkan oleh angin, dia pecah dan dia merata sekali. Tak boleh nak kutip. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan, amalan orang kafir, Allah Ta'ala kata macam abu yang berterbangan. Macam habuk-habuk. Allah nak kata betapa sia-sianya kita. Kalau kita bahasa Melayu, habuk pun tak ada. Bahasa Melayu kan. Buat Syarifah Husna telah baca boleh? Surah Furqan Surah Furqan. Muka surat, saya cari sekejap. Muka surat 362. 362. Ayat yang ke-23. Das, kat sini das. Ayat ke berapa Ustaz? 23, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka lakukan. Lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Okey, terima kasih Puan Syarifah Husna. Debu yang berterbangan, Allah nak kata apa? Debu tu dah tak ada nilai. Allah boleh kata rumput yang berterbangan. Boleh tak? Rumput berterbangan? Boleh. Tapi rumput ada nilai tak? Ada tak orang jual rumput? Ada. Rumput untuk dia beri makan pada kuda-kuda, dijual. Rumput yang digunakan untuk beri makan kuda. Rumput yang digunakan untuk buat dedak lembu, dedak kambing. Ada nilai tak? Ada. Tapi habuk, siapa ada jual habuk? Pernah orang gimana jual habuk? Di kumpul-kumpul habuk dia jual, ada tak? Tak ada. Nak cerita, habuk tu dah tak ada nilai dah. Debu tu dah tak ada nilai dah. Abu tu dah tak ada nilai dah. Diterbangkan pula oleh angin. Maksudnya tak ada nilai punya harga. Macam tu lah. Amal-amal orang kafir. Bahkan mereka yang beramal ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka merasakan mereka lah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan mereka lah merasakan mereka lah orang yang paling menggembirakan Allah. Sedangkan mereka ni lagi rugi, lagi teruk daripada orang yang langsung tidak beramal. Mereka lagi rugi, lagi teruk daripada orang yang langsung tidak beramal. Orang tidak beramal dia rugi lah. Tapi at least dia tak buat apa-apa amal. Dia enjoy kat dunia. Ni orang kafir buat amalan tu, buat tawaf, buat haji, sembelih binatang, korbankan tanaman, korbankan ternakan, konon-konon ada nilai lah. Ke akhirat tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka kafir. Wan Izawani tolong baca muka surat 304 ayat 103, 104, 105. Ayat page terakhir surah Al-Kahfi. 104, 103, 104, 105 ya Ustaz? Ya, betul. 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang yang rugi amal-amal perbuatannya? 104, iaitu orang yang telah sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. 105, merekalah orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Oleh itu, sia-sialah amalan mereka. Akibatnya, kami tidak akan menilai amal mereka pada hari kiamat kelak.
Okey, terima kasih Puan Izawan. Inilah orang paling rugi sekali. Dia buat amal dengan menyangka amal dia lah yang paling baik pada orang lain. Agama dia lah yang paling baik daripada agama orang lain. Kitab dia lah paling betul berbanding kitab orang lain. Sedangkan di sisi Allah sia-sia. Di sisi Allah sia-sia. Sikit pun tak ada nilai. Orang macam ni lagi rugi, lagi menyesal pada orang orientalis, pada orang etis, pada orang tak percaya Tuhan, pada orang Buddha, pada orang Hindu yang memeluk kepercayaan reincarnation. Okay, jadi mereka tak prepare langsung untuk akhirat. Rugi tak? Rugi. Tapi lagi rugi ni orang yang beramal tapi sia-sia di sisi Allah amalan-amalan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita perkataan rugi ni, kita nak bayangkan dia, tahu tak macam mana? Kita nak bayangkan. Kita bukan peniaga, tapi kalau kita peniaga, kita dapat bayangkan. Peniaga, contoh peniaga bazar Ramadan. Sebelum subuh lagi dah keluar pergi beli barang mentah, beli ayam ke, beli apa ke, sebelum subuh lagi dah keluar lah, pergi kat pasar borong, dapat harga murah sikit sebelum subuh. Balik-balik terus tak buat masakan yang mereka nak jual bazar Ramadan, kuih ke, lauk ke, mereka terus buat. Dia usaha mereka start sebelum subuh. Masa buat tu mereka bayangkan, kalau buat ayam beli banyak ni untung dia. Beli ikan banyak ni untung dia. Buat berapa bungkus ni untung dia. Dia ada kira-kira lah untuk dia nak berniaga masa Ramadan hari ni. Okay? Tengok-tengok, lepas zuhur pasang-pasang kemah, pasang-pasang meja, nak berniaga barang yang dia masak daripada pagi tadi, yang dia telah siapkan pada pagi tadi. Tengok-tengok lepas zuhur tu datang hujan lebat. Angin ributnya sangat kuat. Bukan sekadar customer tak datang nak beli. Kita kalau hujan lebat tak minat dah nak pergi bazar Ramadan untuk beli apa ada kat mana-mana je, tak kisah pun. Bukan sekadar customer tak datang beli bazar Ramadan. Kemah mereka tercabut, meja mereka diterbangkan angin, kuih-kuih habis jatuh. Rugi tak? Rugi. Rasa sedih tak? Sedih. Rasa kecewa tak? Rasa kecewa. Masa tu iman je lah yang membantu dia untuk redha terhadap ketentuan Allah pada hari tersebut. Itu contoh usaha satu hari, tuan-tuan. Usaha daripada sebelum subuh pergi beli barang, lepas subuh masak, bungkus, dengan harapan hari ni boleh dapat untung banyak ni. Tengok-tengok bukan sekadar tak dapat untung, modal pun habis. Sia-sia macam tu sahaja. Apa perasaan dia agak-agak? Ya, kalau kita jadi peniaga, orang duduk tempat tu, apa agak-agak perasaan kita hari? Gembira, seronok, pengalaman, tak ada. Kita akan balik dalam keadaan sedih, kecewa. Kita sedih, isteri kita tengok kita pun sedih, anak-anak kita tengok kita pun sedih. Orang niaga mengalami benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Orang niaga. Ni contoh, nak beritahu contoh ruginya orang yang dah bagi masa, dah bagi tenaga dengan harapan dapat sesuatu yang menguntungkan. Tengok-tengok bukan sekadar tak untung, modal pun habis macam tu saja. Itu contoh. Itu satu hari punya usaha, tuan-tuan. Satu hari punya usaha. Bagaimana dengan ke akhirat nanti, kita punya usaha berapa tahun? Lepas balik sampai umur kita sekarang, berapa tahun kita berusaha? Sejak kita balik sampai umur kita sekarang, dah berapa tahun, berapa lama kita berusaha? Bayangkan kalau semua usaha tu rugi. Bayangkan kalau semua usaha tu sia-sia, tak ada apa-apa nilai. Bayangkan. Apa perasaan? Sedih? Sedih? Memang sangat-sangat sedih. Bukan sedih biasa-biasa, sedih gila-gila. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran ni, ayat kita sekarang, orang yang kafir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amalan dia macam debu, macam abu yang langsung tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi bila abu ataupun debu diterbangkan, mampu tak dapat balik? Tak dapat apa-apa. Sia-sia. Hilang macam tu saja. Macam itulah juga amal-amal orang kafir ke akhirat nanti macam abu, macam debu. Bahkan kalau dia dapat balik abu, dia dapat balik debu, apa dia boleh buat? Ni untuk orang kafir. Untuk orang Islam pun ada juga amalan-amalan yang menyebabkan jadi sia-sia. Contoh, tolong baca boleh Tuan Haji Abdul Rashid, tolong baca surah Al-Baqarah, muka surat 44 ayat bawah sekali. Bawah sekali.
ayat 264. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperolehi sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Wahai orang beriman, Allah cakap kepada orang beriman ni, ayat kita 264 ni, jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan al-man. Mengungkit-ungkit pada si penerima, wal azab, menyakitkan hati. Sia-sia, kita dah bagi sedekah, ungkit balik, lepas tu menyakitkan hati si penerima. Sama rugi, sama tak ada nilai macam orang bersedekah tapi riak. Orang bersedekah tapi nak tunjuk ke orang. Ada nilai tak sedekah di sisi Allah? Tak ada nilai langsung di sisi Allah. Allah Ta'ala kata perumpamaan dia macam debu yang duduk atas batu licin. Batu besar licin, ada debu atas dia. Hujan lebat turun kena batu tersebut. Hujan lebat turun kena batu tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kat mana habuk tadi? Tak ada lah. Tak ada terus, tak ada langsung. Habuk tadi tak ada terus, tak ada langsung. Macam itulah juga kalau kita sedekah tapi mengungkit, nakitkan hati si penerima, riak, tunjuk ke orang, tak ada nilai. Jadi ulama-ulama tafsir bincang ada 4 perkara yang menyebabkan amalan tu jadi sia-sia. Ada 4 perkara ataupun 4 sebab amalan jadi sia-sia. Pertama, kafir. Sekarang ayat kita sekarang. Pertama, orang kafir, baik macam mana dia sekalipun, dia rajin pergi gereja setiap hari Ahad, dia tak makan khizir, tak berjudi, tak zina, tak minum arak sebab Bible tak bagi, Old Testament tak bagi, New Testament tak bagi, contoh. Ataupun siap tak kahwin lagi. Ada orang-orang Kristian yang tak kahwin. Pandang-pandang nak jadi orang yang pure ibadatnya pada Allah, tak kahwin dan sebagainya. Tapi sia-sia. Satu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kat Madinah, dia panggil seorang pendeta. Dia panggil seorang pendeta keluar rumah, maka pendeta tu pun keluar. Pendeta Yahudi keluar. Maka Umar radhiyallahu tengok dia, Umar menangis. Umar radhiyallahu tengok dia, Umar menangis. Maka sahabat tanya, wahai Umar, kenapa Tuan menangis? Sedangkan dia bukan orang Islam. Maka Umar radhiyallahu kata, aku tengok mereka, aku teringat ayat Quran, Amilatun Nasibah. Tengok muka surat 592, boleh? Wan Suraya Haidar, page 592, ayat 1, 2, 3. Boleh? Wan Suraya Haidar, 1, 2, 3. Ada? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, iaitu api neraka. Diberi minuman daripada... Cukup Wan. Ayat 1, 2, 3. Terima kasih Wan. Okay. Ayat poin saya, ayat 3. Amilatun nasibah. Bekerja keras tapi hanya dapat penat lelah. Tu poin dia. Okay, terima kasih Puan Seraya. Ayat 1, 2, 3. Telah datang, adakah telah sampai kepadamu berita hari kiamat? Wajah-wajah pada hari tersebut tertunduk hina. Amilatun nasibah. Amilatun tu laboring. Nasibah weary. Amilah tu bekerja kuat. Nasibah sia-sia. Penat je dapat. Orang kafir yang beramal ikut ajaran mereka lalu anggap amal tu berbaloi, bernilai, Allah Ta'ala kata hanya dapat penat yang sia-sia. Kita beramal penat juga, tapi penat kita tu berbaloi. Penat kita tu mendatangkan hasil ke akhirat. Mereka punya amalan beramal tapi hanya dapat penat sahaja. Selain penat tak ada apa. Orang bertani, orang berkebun penat juga, tapi bila tengok hasil, Masya Allah, senyum. Kan? Kita kalau menanam penat juga cucuk tanam, tapi bila dapat hasil, Masya Allah, senyum.
Mereka penat, tapi yang mereka dapat, mereka beramal, tapi yang mereka dapat adalah nasibah. Penat yang sia-sia. Penat yang tak mencapai apa-apa faedah duniawi, penat yang tidak mencapai apa-apa faedah ukhrawi. Jadi Umar radhiyallahu anhu tengok pendeta-pendeta nangis sebab teringat ayat ni. Zaman sekarang Tok Cha atau Tok Cha, Sami Buddha tu, Sami pakai baju warna oranye. Mong. Tak kahwin, tak makan tu, tak pakai slipper. Pandang-pandang tahan nafsu lah. Tapi apa nilai di sisi Allah? Tak ada nilai apa. Baik mereka enjoy je kat dunia ni. Berseronok, ikut hawa nafsu, buat apa nak buat je lah apa nak buat. At least ke akhirat kena azab, kena masuk neraka tu, pernahlah seronok sekejap kat dunia. Ni, kalau Buddha, Sami Buddha tu, kat dunia dah lah tak seronok tahan hawa nafsu, kat akhirat langsung tak dapat apa. Sebab tu Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar rasa sedih, tangis terhadap mereka. Okay, jadi pertama kafir, tak ada. Kalau ikut Dr. Zakir Naik, sebab dia tak daftar. Dia bagus macam mana sekalipun, dia pandai macam mana sekalipun, tapi dia tak daftar, maka pihak universiti, pihak kolej tidak akan mengiktiraf kerajinan dia, kepandaian dia, kebijaksanaan dia, sebab dia tak daftar. Dia belajar bagus, gaji masuk kelas, jawab exam pun bagus. Tapi pihak universiti tak akan keluarkan sijil untuk dia. Sebab apa? Dia tak daftar. Siapa suruh tak daftar? Okay, baik, itu yang pertama. Yang kedua, amalan sia-sia adalah tak solat. Orang Islam, tadi untuk orang kafir, alhamdulillah lah kita tak termasuk kategori utama, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi adakah kita tak terlepas daripada amalan yang sia-sia? No, kita juga ada kemungkinan termasuk di kalangan orang yang amalan dia sia-sia. Siapa dia? Pertama, orang Islam yang tak semayang. Orang Islam yang baik dengan mak ayah, baik dengan adik-beradik, baik dengan suami, baik dengan isteri, baik dengan anak-anak. Jiran-jiran pun kata, semua kata dia baik. Bagus. Tapi tak solat. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah buat masjid, sedekah buat tafiz, tapi tak solat. Maka solat ni tiang agama. Bahkan ada setengah ulama yang keras berpendapat sebab tak solat kafir. Kita punya mazhab, kita tak kata kafir lah. Kita kata dia fasik, tak solat dengan sengaja fasik. Kafir tu bila dia kata, tak perlu solat. Solat ni untuk orang baru-baru je. Kita dah lama Islam, tak perlu solat. Tu baru kafir. Bila dia baik macam mana sekalipun, tapi dia tak solat. Na'udzubillah misal. Nabi sebut dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang akan dinilai oleh Allah pada hari kiamat adalah solat. Fa idza saluhat sa'iru amali. Kalau solat dia baik, maka baiklah semua amalan-amalan dia. Wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau amal dia rosak, maka rosaklah semua amal-amal lain. Baik macam mana sekalipun tak solat, rugi. Bukan lagi untung lah. Mereka lagi rugi berbanding orang yang jahat tapi solat. Orang jahat tapi solat pun dalam bahaya juga. Dia jahat tapi dia solat. Dia tetap dalam bahaya. Takut-takut kejahatan dia menyebabkan lagi banyak pada solat dia, boleh jadi rugi juga ke akhirat. Tapi orang yang baik tapi tak solat, dia lagi rugi berbanding dengan orang jahat yang solat. Okay, yang kedua, tak solat. Kita ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak kalau kita abaikan solat, sengaja tinggal solat, rugi. Yang ketiga, beramal tapi tidak ikhlas. Dia jaga semayang. Buat semayang tu, okeylah. Amal-amal lain selain semayang tu, dia mengajar ke, dia belajar agama ke, dia sedekah ke. Okey, apa niat dia? Niat dia nak orang tengok, nak dapat nama, nak dapat puja, nak dapat kemasyhuran. Niat dia nak orang tengok, nak dapat nama, okey, nak dapat kemasyhuran. Maka sia-sia juga amalan dia. Langsung Allah Ta'ala tak terima. Yang keempat, siapa dia? Orang yang dia beramal, dia semayang, dia ikhlas, tapi dosa maksiat dia lagi banyak. Dosa maksiat dia lagi banyak pada amal baik dia. Dia beramal okey, dia beramal bagus, dia beramal ikhlas, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dosa maksiat dia punya tahap dosa maksiat dia punya tahap menzalimi orang lain lagi banyak. Dia semayang. Jangan kata tak semayang. Dia semayang awal waktu, belakang imam semua. Tapi dia punya jahat zalim dia lagi banyak, sehingga menyebabkan amalan-amalan dia rugi juga. Dia inilah orang yang Nabi sebut dalam hadis sebagai golongan muflis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kamu kenal tak siapa orang muflis? Kenal tak siapa orang muflis? Maka sahabat jawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang muflis tak ada dirham, bukan sekadar dinar, dirham pun tak ada, harta benda pun tak ada. Maka Nabi jawab, "Innal muflisa min ummati
man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis ni bukan orang tak ada duit. Orang muflis ni adalah orang datang pada hari kiamat bawa amalan yang banyak. Puasa, semayang, zakat. Tapi wa ya'ti qad syatama haza. Kat dunia dulu dia pernah mencela orang ini. Wa qazafa haza, menuduh, memfitnah orang ini. Wa akala mala haza, memakan harta benda orang ini. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah orang ini. Wa daraba haza, memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu kebaikan dia kena bagi pada orang yang dia pernah kutuk, pernah fitnah, pernah cela, pernah pukul, pernah tumpahkan darah, kena bagi. Fa in faniyat hasanatu, kalau dah habis kebaikan dia. Tapi masih lagi dituntut qabla an yuqda ma alaihi, tuntutan masih lagi, orang tuntut dia pernah kutuk saya, dia pernah fitnah saya. Ukhidha min khatayahum fa turihat alaihi summa turiha finnar. Diambil dosa-dosa mereka, diambil dosa-dosa orang yang dizalimi tadi, dicampakkan ke atas dia yang menzalimi itu, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita beramal, kita kena jaga-jaga agar amal kita tidak sia-sia. Jadi bila amal yang tidak sia-sia itu dia bagi apa? Amal yang maqbul. Sebab tu bulan Ramadan, bulan paling banyak pahala, bulan paling banyak kita beramal. Apa ucapan yang kita sunat ucap setelah berakhirnya Ramadan? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Itu yang penting. Semoga Allah menerima daripada kamu amal-amal soleh. Kita banyak amal soleh bulan Ramadan, dan amal soleh itu bukan sekarang kita buat banyak, pahalanya pun berganda-ganda. Tapi kalau Allah tak terima, apa faedah dia? Dapat lapar, dapat letih, dapat dahaga. Dapat lapar, dapat letih, dapat dahaga. Nabi sebutkan di bulan Ramadan, berapa ramai orang yang berjaga malam tak dapat apa-apa daripada berjaga malamnya kecuali letih, penat. Berapa ramai orang yang berpuasa di siang hari tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Sebab apa? Semayang malam bagus, puasa siang okey, tapi dalam masa puasa tu ngumpat, ngata, kutuk, cela semua ada. Na'udzubillah min zalik. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni untuk orang kafir, tapi kita pun kena hati-hati. Takut kita punya amal dah banyak, syaitan akan usaha supaya amal kita tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Apa cara dia usaha? Kutuk orang, mengata orang, fitnah orang, sebarkan benda tak betul pasal orang lain. Cerita pasal buruk orang tu, pasal buruk orang ni, walau tak ada faedah pun untuk dinawi kita. Untuk akhirat tak ada faedah, untuk dunia pun tak ada faedah. Tapi seronok. Syaitan suka. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan bayangkan, tak mampu kita nak dapatkan balik. Orang pergi mancing. Orang pergi memancing kan. Mancing 2-3 jam. Dalam mancing 2-3 jam dapat seekor je ikan. Dapat ikan besar seekor. Dapat ikan, dikeluarkan daripada mata kail, tak dalam bot. Mau balik, sampai tepi sungai, nak pindahkan daripada bot ke darat, angkat ikan, nak pindahkan daripada bot ke darat, ikan terlepas masuk balik dalam sungai. Apa perasaan dia? Siapa pernah mancing tu adalah perasaan ni. Siapa pernah pergi mancing berjam-jam, dapat ikan yang Masya Allah, asalnya puas hatilah. Nak tunjuk kat jiran-jiran, nak tunjuk kat anak isteri hasil kita mancing hari ni. Tengok-tengok sampai kat tepi, sampai kat tepi sungai, nak buat naik atas darat, ikan lompat, masuk dalam air. Macam mana dapat balik? Nak berenang kejar, boleh. Berenang kejar. Menyelam kejar, boleh. Tak ada faedah apa. Memang tak boleh buat apa. Samalah juga orang yang sia-sia amalan dia, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa ke akhirat nanti. Okey, seterusnya. Ayat 19. Ayat yang ke-19, muka surat 258. Alam tara, tidakkah kau melihat? Alam, adakah tidak? Tara, kau melihat? Anna, bahawasanya Allah khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa, telah menciptakan. As-samawati, langit-langit. As-samawati, langit-langit. Wa, dan al-ard, bumi. Al-ard, bumi. Bi, dengan al-haq, sebenar-benarnya. Terjemah al-haq, sebenar-benarnya. In jika yasha'. Apa terjemah yasha'? Dia mahu. Yasha', dia mahu. Yuzhibukum, dia akan menghapuskan kamu. Yuzhibukum, dia akan vanish you. Maksud vanish tu menghapuskan kamu, menghilangkan kamu, semua boleh.
Wa dan ya'ti dia akan mendatangkan. Ya'ti dia akan mendatangkan. Okey. Bi dengan khalqin makhluk kejadian. Khalqin makhluk kejadian jadidin yang baru. Jadidin yang baru. Wa dan ma tidaklah. Okey. Zalika demikian itu ala Allah ke atas Allah, dan tidaklah demikian itu ke atas Allah bi dengan azizin berat. Maksud berat kat sini susah. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Izali, terjemahkan boleh Tuan Haji Izali. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kamu melihat bahawasanya Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan sebenar-benarnya jika dia mahu, dia akan menghapuskan kamu, dan dia akan mendatangkan dengan makhluk yang lain, yang baru. Dan tidaklah demikian itu ke atas Allah dengan berat. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali Sulaiman. Allah, apa kaitannya dengan ayat tadi? Ayat tadi, Allah nak beritahu, dia letak syarat untuk amalan diterima. Dia letak syarat untuk sesuatu amalan tu diterima. Apa dia syarat dia? Kena ada iman yang sempurna. 6 rukun iman tu kena ada. Baru diterima amalan-amalan. Maka orang akan timbulkan persoalan. Kenapa tak terima amalan dia walau dia baik? Kenapa tak nak terima amalan dia walau dia tak pernah ganggu orang, tak pernah zalimi orang? Maka Allah nak beritahu, dia owner. Dia pemilik pada langit bumi ni. Suka hati dia lah nak buat undang-undang macam mana. Dia tak tertakluk dengan kehendak orang ramai, dia tak tertakluk dengan pandangan orang ramai. Tak adalah kata, asalnya Allah tak nak terima amalan-amalan orang kafir tu, tapi sebab ramai condemn, ramai mempersoalkan, ramai kecam. Maka Allah Ta'ala terpaksa ubah polisi dia, terima jugalah 10% je. Sebab kan, ramai orang kecam nanti tak ada. Allah Ta'ala tak tertakluk dengan pandangan orang ramai, kecaman orang ramai, persoalan-persoalan ramai, Allah tak tertakluk. Allah nak beritahu langit bumi dia punya. Jadi bila dia punya, maksudnya Allah nak kata, suka hati dia lah undang-undang ni. Saya buka sekolah, saya buat undang-undang saya. Orang dah masuk sekolah tu kena ikut tak? Kena ikut. Tak boleh lah satu orang dia masuk sekolah saya, dia beritahu saya, Ustaz kena buat macam ni. Ustaz kena buat macam ni. Kalau bahasa kasar sikit saya jawab apa? Sekolah aku, suka hati aku lah. Aku yang keluarkan duit buat sekolah ni, aku buat undang-undang, suka hati aku lah. Aku nak mau undang A ke B ke C ke, aku tak perlu ikut sekolah lain. Ustaz, sekolah anak saya dulu, gini-gini, sekolah anak awak, pergi sekolah anak awak. Jangan hantar sekolah saya. Macam tu. Betul lah kan? Walaupun nampak kasar, nampak sombong jawapan tu, kalau manusia jawab tu sombong lah kan? Walaupun nampak kasar, nampak sombong, tapi betul tak? Betul. Kita masuk tempat kerja, kita minta nak kerja satu tempat kerja, kita tak puas hati dengan peraturan dan undang-undang tempat kerja tersebut. Kita tak puas hati. Boleh tak kita jumpa bos? Bos, saya tak puas hati ya, bos buat macam ni. Bos tu kata apa? Syarikat aku yang ambil kau terima bekerja syarikat aku. Kau siapa nak beritahu aku suruh buat macam tu, suruh buat macam ni? Tak suka, berhenti. Seolah-olah macam tu lah. Hidayatnya Allah nak beritahu. Allah owner, pemilik langit bumi, suka hati dia. Nak buat syarat apa? Nak letak syarat apa? Sama lah juga masa orang tanya, kenapa ayat Quran dulu lain? Dulu tak boleh, sekarang boleh. Dulu dilarang, sekarang tak dilarang. Ataupun dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Contoh. Dulu ayat ni kata boleh, sekarang kata tak boleh. Maka Allah beritahu langit bumi dia punya. Bila langit bumi dia punya, suka hati dia, syarikat ni saya punya. Mula-mula saya kata, okey, hari Merdeka ni kita semua cuti 3 hari. Hari Merdeka 31 Ogos ni, saya kata pada semua staf saya, kita cuti 3 hari. Lepas hari 2 saya kata, tak jadilah cuti 3 hari. Kita cuti setengah hari je, hari Merdeka ni. Pagi kerja macam biasa, kedua balik. Bos, kenapa bos gini? Saya kata apa? Syarikat saya. So hati saya nak buat undang-undang macam mana pun. Saya punya syarikat. Saya tak tertakluk dengan siapa-siapa punya pandangan, siapa-siapa punya ketidakpuashatian. Siapa-siapa punya tak puas hati, saya tak tertakluk. Syarikat aku. Kamu kena dengarlah cakap aku. Contoh, tengok muka surat 17. Ayat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau manusia guna, sombong lah. Manusia, macam saya bagi contoh-contoh tadi, sombong tak? Sombong lah. Tapi Allah Ta'ala, memang sifat dia pun.
Tolong baca dia. Puan Rahimah, tolong baca Puan Rahimah. Muka surat 17 ayat atas sekali. Ayat 106 dan 107. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu? 107. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Okey. Terima kasih Puan Rahimah. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Apa yang kami masukkan ayat Quran, dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu kata tak boleh, sekarang boleh. Suka hati. Bumi, langit, bumi Allah Ta'ala punya. Allah nak buat undang-undang macam mana, Allah nak buat peraturan macam mana, Allah nak pindah undang-undang, nak ubah undang-undang. Dia punya, suka hati dia. Itu jawapan mudah untuk kita faham ayat ni. So sekarang Allah beritahu, Allah yang ciptakan langit bumi, maksudnya Allah owner, pemilik langit bumi. Jadi kita yang duduk dalam langit Allah, bumi Allah, milik Allah, kita kena ikutlah pada syarat-syarat yang Allah tentukan. Tak bolehlah kita ikut pandangan kita sendiri. Tak bolehlah kita ikut pandangan ketua-ketua agama kita sendiri. Tak ikut apa yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian ayat ni nak beritahu, Allah Ta'ala ciptakan langit bumi dengan bilhaq. Maksud bilhaq tu apa? Kita terjemah dengan kebenaran. Ya. Maksud kebenaran tu bukanlah the truth. Maksud kebenaran kat sini ialah tidak sia-sia, ada sebab tujuan. Itu maksud dengan kebenaran ialah tidak sia-sia, bukan saja-saja isi masa lapang. Tak. Maksud bilhaq ada sebab dan tujuan. Apa sebab dan tujuan? Pertama, nak suruh manusia kenal Allah tu siapa. Bila Allah buat langit bumi, Allah nak tunjuk pada kita yang dia seorang je boleh buat. Dia seorang je mampu buat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak beritahu apa saja yang dekat langit, apa saja dekat bumi, Allah buat bukan sekadar nak tunjuk, bukan semata-mata nak tunjuk dia kuasa dia hebat, tapi semua tu ada manfaat bagi manusia. Apa sebab Allah ciptakan langit, apa sebab Allah ciptakan bumi, bumi tidak bergoncang, bumi dihampar dengan baik, bumi tidak terlalu keras, bumi tidak terlalu lembut. Itu semua ada ayat Quran dia. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak suruh kita bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ayat ini. Okey, surah apa ya? Surah Sad. Surah Sad ada ayat sama macam. Tolong baca dia, siapa dia? Tuan Haji Aziz, tolong baca boleh Tuan Haji Aziz Dahari. Surah Sad, tak silap saya, surah Sad. Saya cari sekejap. Muka surat 455. Ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa antara keduanya sia-sia. Maksudnya saja-saja. Isi masa lapang. Tak. Ada dua sebab. Pertama, Allah tunjuk dia seorang dia boleh buat. Itu bukti kekuasaan keesaan Allah. Yang kedua, semua itu ada manfaat bagi manusia. Jadi sepatutnya manusia kena bersyukur terhadap nikmat-nikmat, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang Allah bagi pada mereka. Itu maksud bilhaq. Kemudian, Allah nak beritahu betapa tidak berhajatnya Allah pada kita. Ya, Allah suruh kita beramal. Apa salah satu nama Allah Ghani. Maksud Ghani, ya kaya. Apa maksud kaya tu? Tidak berhajat, tidak memerlukan. Allah ciptakan manusia, Allah tak berhajat pada manusia. Allah ciptakan, Allah suruh beramal, Allah tak berhajat pada kita punya amal. Allah cipta langit bumi, Allah juga tidak berhajat pada langit bumi. Itu maksud Ghani. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kalau dia nak, ni ayat orang sombong ni. Kalau manusia cakap macam ni sombong. Staff tak puas hati dengan saya ada syarikat, staff semua tak puas hati dengan saya. Saya kata apa kat semua staff saya? Okey, tak suka berambus, kemas-kemas barang keluar. Syarikat-syarikat saya. Sombong tak? Sombong. Tengok-tengok semua staff saya pergi peti. Saya seorang kat syarikat. Mula tukar kantin. Nak dapatkan kerja baru tak dia dapat dalam masa sehari 2 hari. Okey, nak dapat kerja baru, 50 orang, 60 orang kerja baru, boleh dapat sehari 2 hari. Boleh sehari 2 hari itu iklan. Sehari 2 hari itu iklan saja. Belum tentu ada orang nak masuk kerja lagi. Itulah siapa suruh mengada sangat, sombong sangat, cakap kat kerja nak berhenti. Aku tak kisah.
Lalai, tak ada bekerja, tak boleh bangun, tak boleh nak bergerak ni seorang-seorang. Contoh. Ya, manusia kalau cakap macam ni sombong, belagak. Tapi Allah tak. Kerana apa? Memang Allah tak perlu pun pada kita. Kita bos syarikat besar macam mana pun, kita tetap perlu pada sekecil-kecil pekerja. Okeylah, pekerja kebersihan mogok. Kita ada 10 orang pekerja kebersihan kat syarikat kita mogok, tak nak buat kerja. Susah tak? Susah. Walaupun staff lain masih bekerja, staf bahagian akaun, bahagian tu, bahagian ni masih bekerja, tapi bab kebersihan ni, pekerja kita bahagian kebersihan tak nak bekerja. Masalah tak? Masalah. Takkan nak suruh orang jaga kamu pergi cuci lantai, cuci toilet. Masalah. Ini memang masalah. Maksudnya kita berhajat pada setiap seorang staf kita kat tempat kerja kita. Allah Ta'ala tidak berhajat pada semua kita. Dan Allah tidak berhajat pada semua amalan-amalan kita. Allah tak kisah pun. Sebab tu Allah kata, kalau dia nak, dia boleh hapuskan kamu semua, datangkan makhluk yang baru. Bila-bila, anytime dia Allah Ta'ala nak. Kalau manusia cakap macam ni, sombong, belagak. Tapi Allah tak. Contoh, ayat-ayat macam ni banyak lagi. Allah kata kat kita, kalau kita kedekut, tak nak korbankan duit, tak nak korbankan harta di jalan Allah, tak nak bersama-sama Nabi, Allah kata apa? Tak kisah pun. Allah ganti orang lain lagi bagus pada kamu. Dia tak macam kamu. Tengok muka surat 510 boleh? 510. Puan Rohana Hamzah Puan Rohana, betul? Puan Rohana Hamzah ada? Ya. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 510 bawah sekali. 510 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu ke jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kedekut. Maka barang siapa yang kedekut, sesungguhnya dia kedekut terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Dan kamulah yang berhajat dan mendapatkan kurniaannya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan derhaka seperti kamu. Terima kasih Puan Rohana. Tengok Allah Ta'ala. Ini tanda kibriya besar, agung. Sifat kibir tu bagi Allah sesuai lah. Manusia bagi sombong. Allah Ta'ala tak. Kibir tu memang sifat dia. Kalau kata kalau kamu berpaling, tak nak infak, kedekut, Allah akan ganti kaum lain yang tak macam kamu. Maksudnya tak kedekut macam kamu. Manusia kalau buat macam ni memang sombong. Suami, dia rasa dia handsome, dia rasa duit banyak. Jadi isteri dia ada buat salah ke, isteri dia ada buat benda tak kena, dia pun kata apa pada isteri dia? Tak suka berambus pada hidup saya. Contohlah. Dengan penuh sombong dia kata pada isteri, tak suka tak apa, boleh balik. Kita boleh berpisah. Ayat dia. Konon-konon dia handsome, dia berduit banyak, ramai lagi lah orang nak kat dia. Tengok sampai sekarang tak kahwin lagi pada muka. Contoh. Okay, masa halau tu tak ingat dunia. Masa halau isteri tu dia rasa dia tak perlukan isteri dia. Contoh. Tengok bila dah tak ada isteri barulah tahu susah hidup seorang-seorang. Nak makan, nak masuk baju semua tak pandai. Contoh. Tadi masa halau tak ingat dunia. Contoh. Allah Ta'ala tak. Kalau dia nak memang dia boleh buat. Dia tak kisah sikit pun. Dia tak rasa galat, tak rasa rugi, tak rasa menyesal sedikit pun. Okey, untuk menghapuskan semua manusia dan ganti manusia lain. Itu maksudnya Allah Ghani, tidak berhajat. Puan Samiah, tuan baca boleh? Puan Samiah, muka surat 570 ayat 40 dengan 41. 570. Ayat berapa Ustaz? 40 dengan 41. 41. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 40 Ustaz? Lupa. 40, 41. Okey. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami pasti mampu. Bab 1, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik daripada mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. Okey, baik. Terima kasih Puan Samia. Tengok. Allah Ta'ala kata Allah kata aku bersumpah dengan tu, kami boleh ganti mereka dengan kaum yang lagi baik pada mereka. Tak kisah pun. Kita kalau sombong, cakap kat isteri ataupun cakap kat suami, tak kisah pun you tak ada, I boleh cari suami lagi baik pada you. Betul kan? Tengok dapat suami baru lagi teruk pada yang pertama, lagi jahat pada yang pertama.
Ataupun suami, dia kata kat isteri dia, tak kisah pun. You nak berambus pada hidup I, contohlah. I boleh cari lagi bagus pada dia dapat isteri baru, lagi rosak, lagi teruk pada isteri pertama. Contoh. Kita tak ada jaminan kalau kita nak ganti seseorang, ganti staff kita ganti lagi baik pada yang sebelum ni. Kita tak tahu. Allah Ta'ala pertama memang confirm dia boleh buat orang baru, dan memang confirm dia boleh buat makhluk yang baru tu jauh lagi baik pada kita. Okay, saya ulang balik, Allah tak sombong kalau cakap macam ni. Manusia cakap macam ni memang sombong. Sebab kita berhajat pada staff, berhajat pada pasangan, berhajat pada jiran sekeliling dan sebagainya. Okay, baik. Kemudian Allah kata, tidaklah demikian itu ke atas Allah syadid. Wa mal aziz. Maksud aziz kat sini, berat. Berat kat sini, tuan-tuan. Bahasa Melayu dipanggil berat hati. Bahasa Melayu dipanggil berat hati. Contoh. Saya ada syarikat. Dua orang staf syarikat saya tu merupakan anak kawan baik saya. Dua orang staf syarikat saya tu merupakan anak kepada kawan baik saya. Tapi dua-dua tu performance tak bagus, disiplin tak jaga. Maka saya terpaksa buang dua orang tu daripada syarikat saya. Betul kan? Ya, walaupun saya akan buang dia, tapi dia tak perasaan dalam hati. Lama dia anak kawan aku lah. Ayah dia baik dengan aku dulu. Ya, saya tetap akan buang dia sebab dia tak berguna bagi syarikat, contoh lah. Tapi masa saya nak buang tu, dia tak perasaan. Ada rasa apa ya, tak senang hati, rasa macam serba salah. Itu masuk kat sini. Rasa tak senang hati, rasa serba salah. Perasaan tu memang ada. Contoh masa PKP baru ni, contohlah kan. Syarikat-syarikat banyak tak boleh nak survive, dia terpaksa buang pekerja. Bayangkan, dia buang pekerja dalam keadaan dia tahu pekerja tu pun tak boleh nak survive. Tapi tak ada pilihan lain lah, dia kena buang juga pekerja tu. Kalau dia pertahankan pekerja pun, tak boleh buat kerja, tak boleh bayar gaji juga. Maka dia terpaksa buang pekerja dia yang sebelum ni boleh hidup dengan gaji dia bagi. Sekarang dia kena buang. Apa perasaan dia masa tu? Tak rasa apa-apa ke? Tak, sebagai manusia walaupun dia kafir, dia tak akan rasa berat hati, dia tak akan rasa bersalah, dia tak akan rasa macam salib. Ni normal bagi manusia perasaan-perasaan macam ni. Betul tak? Normal. Allah Ta'ala, kalau dia nak hancurkan kita, dia tak adalah kata lepas hancurkan manusia, Allah Ta'ala menengung sekejap 2-3 hari. Kenapa menengung? Kesian abang-abang aku tu dulu. Dia buat salah sikit je, aku turun matikan mereka semua. Rasa kesian, rasa bersalah, rasa tak senang duduk. Tak ada. Untuk masuk aziz kat sini, berat hati. Demi untuk hapuskan semua manusia, tidak ada rasa berat hati langsung bagi Allah. Tidak ada rasa apa? Perkataan kita nak panggil, perkataan apa kita nak panggil perkataan tu? Tak ada rasa janggal, tak ada rasa berat hati, tak ada rasa susah hati lah. Kita kadang-kadang nak buang pekerja, nak buang anak murid, ada rasa berat hati juga. Dia ni walaupun buat salah, tapi dia belajar bagus, berat sikit nak buang dia. Staff aku ni walaupun dia ada buat salah, disiplin dia teruk, tapi dia banyak bagi untuk syarikat. Jadi kita berbelah lagi, nak buang ke tak nak buang, nak buang tak nak buang. Kalau buang nanti macam mana? Tu masuk aziz. Kita akan jadi belah bagi, kita akan jadi timbul perasaan macam-macam bila nak buang mana-mana staff, bila nak buang pelajar kita. Itulah maksudnya aziz. Okey? Maksudnya ada situasi keadaan yang kita tak sampai hati. Tu perkataan paling sesuai yang patut digunakan. Perkataan tak sampai hati. Kita dah bela lama lembu tu, kita dah lama bela kerbau tu, tiba-tiba nak jual untuk orang buat korban, dia korban. Ada tak terasa hati? Ada. Rasa sedih nak lepaskan, rasa macam-macam lah perasaan ada. Contoh. Allah Ta'ala, walaupun dia sayang semua makhluk dia, tapi kalaulah Allah nak hapuskan semua makhluk hari ni, masa ni juga, boleh. Dan tak adalah Allah Ta'ala lepas pada tu akan jadi, bahasa Melayu panggil apa? Sugul. Menyesal. Ataupun kecewa. Tak. Dengan senang hati je Allah Ta'ala, maksud saya, dengan mudah, dengan senang hati, tanpa ada perasaan serba salah, Allah Ta'ala boleh hapuskan seluruh makhluk ni, termasuk kita, dan gantikan yang baru. So ayat ni nak beritahu, undang-undang aku kena ikut. Terima tak terima, setuju tak setuju, kena ikut. Tapi ingat satu perkara, Allah tak pernah zalim dan Allah tak akan zalim. Jadi orang yang tak nak ikut, mereka yang bersalah. Orang yang tak nak patuh, tak nak turut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, mereka yang bersalah. Allah tak pernah zalim dan Allah tidak akan zalim. Tapi itu sekarang kita yang buat dosa masih hidup. Orang kafir yang benci Allah, benci Nabi, benci Al-Quran masih hidup sebab apa? Itu tanda rahmat Allah. Itu tanda rahmat Allah, itu tanda kasih sayang Allah. Seterusnya,
Barazu, mereka menuju. Barazu, mereka menuju. Lillah, kepada Allah. Jami'an, kesemuanya. Jami'an, kesemuanya. Maka Qala, berkatalah. Qala, berkatalah. Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Li, kepada, ataupun bagi. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Istakbaru, sombong. Istakbaru, sombong. Apa mereka kata? Buat pembuka kata, inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, dahulunya. Kunna, dahulunya. Okey. Lakum, bagi kamu. Lakum, bagi kamu. Tabaan, pengikut. Tabaan, pengikut. Sesungguhnya kami dahulunya bagi kamu pengikut. Maka hal adakah antum, kamu semua mughnuna, dapat menyelamatkan. Mughnuna, dapat menyelamatkan. Anna, terhadap kami. Maksudnya dapat menyelamatkan kami lah. Itu bahasa Melayu dia. Anna, terhadap kami. Min daripada azabillah, azab Allah. Azabillah, azab Allah. Min daripada syai'in, sedikit pun. Syai'in, sesuatu pun, ataupun sedikit pun. Okey. Qalu, sambung terus. Qalu, mereka berkata. Siapa ni? Ketua-ketua. Pemimpin-pemimpin. Ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Mereka berkata, lau, jikalau. Hadana Allah, memberi petunjuk kepada kami oleh Allah. Hadana Allah, memberi petunjuk kepada kami oleh Allah. La, nescaya. Hadainakum, kami akan memberi petunjuk kepada kamu. Hadainakum, kami akan memberi petunjuk kepada kamu. Sawaun, sama sahaja. Sawaun, sama sahaja. Okey. Alaina, ke atas kita. Alaina, ke atas kita. Sama saja, ke atas kita. Sama ada. Sama ada. Okey. Ni sebenarnya adakah? Kita terjemah sama ada. Jazi'na, kita mengeluh. Jazi'na, kita mengeluh. Am ataupun sabarna, kita bersabar. Sabarna, kita bersabar. Dalam bracket tulis maka malana, tidak ada bagi kita. Malana, tidak ada bagi kita. Ma, tidak ada, lana, bagi kita. Min daripada mahisin, tempat untuk melepaskan diri. Mahisin, tempat untuk melepaskan diri, tempat untuk menyelamatkan diri, semua sama sahaja. Okey, baik, tolong terjemahkan dia Puan Maisarah. Terjemahkan Puan Maisarah. Dan mereka menuju kepada Allah kesemuanya, maka berkatalah orang-orang yang lemah bagi orang-orang yang sombong. Sesungguhnya kami dahulunya bagi kamu pengikut. Maka adakah kamu semua dapat menyelamatkan terhadap kami daripada azab Allah, daripada sedikit pun? Mereka berkata, yakni pemimpin, jikalau memberi petunjuk kepada kami oleh Allah, nescaya kami akan memberi petunjuk kepada kamu sama sahaja ke atas kita, sama ada kita mengeluh ataupun kita bersabar. Maka tidak ada bagi kita daripada tempat untuk melepaskan diri. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Allah Ta'ala nak cerita kat sini suasana akhirat bagi orang yang rugi. Kan ayat kita pertama malam ni, orang-orang kafir amalan mereka macam debu dan abu yang berterbangan. Maksudnya mereka rugilah ke akhirat. Jadi bagaimana keadaan suasana orang yang rugi ke akhirat, orang kafir lah kat sini? Allah kata mereka bangun lalu menuju
dengan penuh tumpuan kepada Allah. Maksud kepada Allah ni bukan menuju kepada zat Allah, menuju kepada perhitungan Allah, menuju kepada hisab daripada Allah. Barazu ni maksudnya menuju dengan penuh tumpuan. Menuju dengan penuh tumpuan. Kalau kita pergi jalan-jalan dalam pasar raya tanpa ada apa-apa tujuan nak beli apa-apa, kita jalan tengok tak tahu nak beli apa, tak tahu nak beli kedai apa, tu maksudnya berjalan biasa. Tapi kalau kita berjalan fokus satu tempat, fokus satu orang, tu panggil barazu. Kita bangun pada kubur nanti, tak ada orang pergi bangun pada kubur nak cari kawan. Bangun pada kubur nak cari cikgu dulu, nak cari boyfriend, girlfriend dulu, tak ada. Semua bangun pada kubur menuju Allah untuk dihisab di hadapan Allah. Itu maksud barazu. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan, menuju dengan laju, dipanggil barazu. Dalam peperangan, bila kita nak menghadap ataupun berhadapan dengan pihak musuh, dipanggil barazu. Kita keluar untuk menemui musuh, dipanggil barazu. Keluar dengan satu tujuan saja. Keluar dengan satu arah tuju saja, dia panggil barazu. Keluar dengan laju dan keluar dengan satu arah tuju, dia panggil barazu. Kalau pergi berjalan, pergi musafir, pergi beli barang, ya, kita memang nak pergi beli barang. Di samping tu nak singgah pejabat pos, nak bayar bil. Di samping tu nak singgah apa lagi? Kedai makan. Nak makan je, contoh. Kita ada samping-samping. Kita nak pergi umrah, betul lah. Niat kita nak pergi umrah, di samping tu kita boleh shopping. Di samping itu kita boleh ziarah tempat-tempat bersejarah. Boleh? Itu panggil zahabu, pergi. Tapi barazu ni pergi dengan laju hanya untuk satu tujuan, satu matlamat. Itu panggil barazu. Contoh, buku surat 41. Ketika mana tentera Talut menghadap tentera Jalut. Puan Nur Azhar tak baca boleh? Puan Nur Azhar 41. Tak silap saya, barazu. Saya cari je. 41 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-250. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala mereka marah melawan Jalut dan tenteranya, mereka pun, yakni Talut dan tenteranya, berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran ke atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang kafir." Okey, terima kasih Puan Nur Azhar. Perkataan Puan Nur Azhar guna tadi mara. Mara nak pergi perang ni jalan, mara nak pergi berperang ni jalan macam mana? Orang kata terjemah advance to meet. Mara dalam perang ini bukan jalan kat pasar malam. Jalan dengan laju penuh tumpuan. So kat bangun pada kubur nanti kita barazu. Jalan dengan penuh tumpuan, jalan dengan laju, hanya satu arah tujuan, menghadap Allah SWT. Semua kita akan menghadap Allah Ta'ala. Baik tak baik, pemimpin, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang berilmu, orang tak berilmu, semua akan menghadap Allah Ta'ala. Lalu ketika di hadapan Allah Ta'ala, Allah nak beritahu, akan timbullah suasana salah menyalah antara satu sama lain. Sebelum timbul suasana salah menyalah dan satu sama lain, pengikut-pengikut, anak murid, pengikut setia yang ikut orang kafir-kafir, yang ikut ketua-ketua kafir kat dunia dulu, akan berkata kepada ketua-ketua mereka yang sombong. Maknanya ketua mereka yang beriman dengan Nabi, ketua mereka yang ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi di zaman mereka, ketua tu tak sombong lah. Jadi ketua yang tahu Nabi itu betul, tahu Nabi itu benar, tahu Nabi itu bawa kebenaran, tak nak ikut juga, ya, ketua tu ketua yang sombong. Maka mereka tanya ketua-ketua mereka ni, pengikut tanya kepada ketua-ketua, boleh tak kamu selamatkan kami daripada Allah sedikit? Ya, kami tahu kamu tak mampu nak selamatkan kami 100% daripada azab Allah. Tapi takkanlah tak boleh. Bantu kami, permudahkan kami, kurangkan hukuman. Daripada 100 kami kena hukuman, tinggalkan beri jadi 80 ke, 85 ke, 90 ke. Boleh tak? Ataupun min syai'in kan. Syai'in ni tidak ada alif lam, betul? Min syai'in kita sekarang. Daripada sesuatu pun. Ataupun boleh tak kurangkan daripada 100 azab tu kepada 99? 1-2 tak apa dah. Kami dapat kurangkan azab 1-2% pun okey tak? Itu soalan mereka. Maksudnya mereka masih lagi berharap ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka dapat juga tolong mereka. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Ni mula-mula kat akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Kat dunia dulu aku bagi masa ikut kau. Apa kau cakap semua aku ikut. Nabi Muhammad cakap benar, kami tahu cakap benar, tapi kau cakap lain pada dia cakap, kami tu tak follow kau. Kami dah tahu Muhammad tu tak pernah menipu. Tapi kami lebih mengagungkan kau, kami lebih memuliakan kau. Kami prefer engkau. Tapi boleh tak tolong kami ke akhirat nanti? Maka jawapan pertama, excuse pertama yang dijawab oleh pemimpin-pemimpin yang sombong ni, dia kata,
Kat dunia dulu kami tak dapat hidayah. Kat dunia dulu kami tak dapat hidayah. Sebab tu kami tak mampu nak bimbing dan pimpin kamu jadi orang baik bila selamat ke akhirat. Dia seolah-olah apa dia tahu? Jangan salahkan kami pun tak tahu. Jangan salahkan saya pun tak tahu. Seolah-olah ayat ni nak lepaskan diri lah ni. Awak tak boleh salahkan kami sebab kami pun tak dapat hidayah kat dunia dulu. Jadi kalau kami tak dapat hidayah, macam mana kami nak bawa kamu pada keselamatan ke akhirat? Jadi bukan salah kami. Ni pemimpin yang tak nak mengaku salah ni. Bukan salah kami. Kami tak dapat hidayah. Macam mana kami nak ajar anak dengan baik? Seorang ayah, dia gagal didik anak dia dengan baik. Dia tak pernah didik anak dia, tak pernah ajar anak dia jadi orang yang baik. Tiba-tiba ayah tu kata, aku pun tak baik, macam mana aku nak ajar anak aku jadi orang yang baik? Tak, itu bukan jawapan. Jawapan tu tak boleh diterima. Jawapan tu tak boleh diterima. Awak jahat macam mana sekalipun, awak tetap kena didik anak awak jadi orang yang baik. Jadi pemimpin-pemimpin bagi alasan, kalaulah kami dapat hidayah, nescaya kami juga akan pimpin kamu kepada hidayah. Logik tak jawapan? Tak logik, tuan-tuan dan puan. Masa awak ajak, awak janji macam-macam. Masuk saya punya pelaburan ni. Awak masuk pelaburan saya, insya-Allah setiap tahun untung 30%, 40% untung. Masa awak ajak. Tiba-tiba duit tu hangus, kita pun kata apa? Saya pun tak tahu. Mana boleh awak jawab saya tak tahu? Awak yang ajak, awak beri hasut orang tu masuk pelaburan awak, tiba-tiba bila duit tu hangus, awak boleh kata, saya pun tak tahu. Agak-agak kita boleh terima jawapan orang tu, saya pun tak tahu. Masa awak ajak, awak cakap dengan penuh keyakinan, keuntungan confirm lepas tahun 40%. Contohlah orang pelaburan kan, masuk pelaburan saya. Tengok yang masuk pelaburan saya semua, datuk-datuk, datin-datin, cikgu-cikgu, profesor, doktor, semua masuk pelaburan saya. Jadi kita dengar tu, yakin. Tengok tahun depan rugi, bankrupt, kita tanya, macam mana ni Tuan Haji kata gini? Saya pun tak tahu. Agak-agak jawapan, saya pun tak tahu. Saya pun kena tipu, saya pun ditipu oleh orang atasan. Boleh terima tak alasan? Tak, awak dah ajak orang. Kan, awak dah ajak orang dah melabur kerana orang yakin pada awak kena tipu, tu awak urusan dengan orang lain. Tapi bila awak dah ajak orang tu, awak kena tanggung. Okey? Orang offer umrah, contoh saya, orang offer. Ustaz ajak orang pergi umrah, murah-murah ni. Sekarang ni paling murah umrah kena 6,000 lebih. Saya buat 5,500. Ustaz cari orang. Saya percaya kat orang tu, saya pun cari orang. Dapat 20 orang, bayar 5,500. Tengok duit hangus. Yang bayar kat saya 20 orang, 5,500 seorang tu, saya bagi duit kat orang yang company travel agency ni, dia buat lagi duit. Ya, saya tak masalah. Sebab saya tolong recommend dan duit saya tak pegang, orang tu buat lagi. Tapi di sudut hukum, siapa kena ganti? Saya kena ganti. Walaupun duit tu tak ada kat tangan saya kena ganti. Sebab saya yang meyakinkan 20 orang tu untuk pergi umrah murah dengan saya. Saya kena ganti. Walaupun saya tak ada duit tu kat tangan saya. Itu dari sudut hukum. Tak kisah apa saja alasan saya telah buatkan mereka yakin untuk pergi dengan saya, bayar murah. Waktu mereka sanggup bayar. Mereka tak kenal pun owner pada syarikat. Jadi ikut hukum saya kena bayar. Kalau tak ada duit, sama juga. Saya tetap kena bayar. Okay, ni contoh. Ni sekadar contoh. Jadi boleh tak saya lepaskan diri? Saya tak tahu. Saya mana tahu. Saya pun kena tipu. Jawapan tu tetap tak boleh menyebabkan saya terlepas juga. Jadi kat sini, contoh, tadi sekadar contoh. Jadi jawapan kat sini sama juga. Ketua-ketua ni nak lepaskan diri, jawapan pertama nampak macam bagus ni, jawapan klise lah ni kan. Kami tak dapat hidayah dulu, macam mana kami bagi hidayah pada kamu? So dulu masa ajak, masa suruh kami ikut kamu, kenapa tak cakap masa tu kami tak dapat hidayah, jangan ikut kami? Dulu beria sangat ajak kami, suruh ikut kamu. Cegah kami ikut Nabi tu, cegah kami ikut Nabi ni. Sekarang, alasan bagus punya. Kami tak dapat hidayah. Ni permulaan dia. Lalu, mereka cakap sama-sama mereka. Mereka kata apa dia? Sama je bagi kita sekarang. Kita redha, kita tabah, kita tak redha, kita bersabar, kita mengeluh, tak ada faedah pun. Kita tetap tak boleh lari daripada azab. Maksudnya, ketua kata apa? Aku tak boleh tolong kau sikit pun, kau pun tak boleh tolong aku sikit pun. Kita tak boleh bagi apa-apa alasan pun untuk mengurangkan azab, untuk mengurangkan siksaan, apatah lagi nak terselamat, nak keluar pada siksaan. Okay, ini starting dia. Lepas pada tu, ni dalam surah ni tak ceritalah. Okey. Dalam surah-surah lain, okey, mereka berlepas diri. Tak tahu. Muka surat 20 berapa ya? 25. Yes. Tolong baca Tuan Haji Abdul Kahar balik muka surat 25.
ayat 166 dan 167. 25 ayat 166 dan 167. Boleh tak Najib Bekah tolong baca? 25 ya. Ya, ayat 166 dan 167. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Iaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya kami diberi kesempatan kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka. Dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Okey, terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Tengok. Lepas bos mereka bagi jawapan klise tadi, kami tak dapat hidayah. Macam mana kami nak beri hidayah pada kamu? Masa tu pengikut cakap pada ketua mereka, kalaulah kami dapat kembali balik ke dunia, nescaya kami akan buat tak tahu pada mereka sebagaimana mereka ini buat tak tahu pada kami. Sebagaimana mereka nak berlepas diri, cari alasan nak lepas, macam itulah juga nanti kalau Allah bagi balik ke dunia, kami akan cari alasan untuk tak nak ikut cakap mereka. Tapi apa faedah ke akhirat? Ketua-ketua ni mula tak nak mengaku. Tengok muka surat 393, boleh tak? 393. Ayat yang ke 62-63. 393 ayat 62-63. Tolong baca dia Puan Siti Nolis. Boleh? Boleh Ustaz. Ayat 393. Ayat 63. Dan 62 dan 63. Sorry. Dan ingatlah pada hari ketiga dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau, lepaskan diri daripada mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Okay. Kat dunia, ajak pengikut-pengikut sebab berhala, ajak pengikut-pengikut buat benda haram kat dunia. Tapi kat akhirat tak nak mengaku, minta masing-masing nak lepaskan diri, tak nak ambil tanggungjawab terhadap orang yang mereka ikut. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak hina ketua-ketua ni. Sebelum kita masuk ayat lain, Allah nak hina ketua-ketua ni, kan? Allah suruh ketua ni jalan depan sekali. Allah suruh ketua-ketua ni jalan depan sekali. Kita baru je lalu ayat tu dalam surah apa ya? Surah Hud. Tak baru jugalah. Tolong baca dia Puan Zakiah ni, Puan Zakiah tolong baca boleh? Boleh Ustaz. Okey, saya cari muka surat sekejap Surah Hud, muka surat 233. Ayat 98, 97 dan 98. 97 tu 232 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dan Fir'aun berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Terima kasih Puan Zakiah. Apa perasaan followers Fir'aun pada hari akhirat? Mereka menuju pada neraka, depan sekali Fir'aun. Masa tu lah kalau nak dengar, kita nak dengar kutuk orang, kalau boleh dengar suara kutuk-mengutuk masa tu, mesti macam-macam nama binatang mereka tujukan pada Fir'aun pada hari itu. Khinzir betul lah dia ni, beruk monyet betul lah dia ni. Dulu kat dunia sebab dia kita jadi teruk macam ni. Masa berjalan menuju ke neraka tu, Fir'aun jalan depan sekali, Allah nak hina dia. Inilah muka yang menyesatkan kamu, inilah muka yang telah buat kamu jauh pada Allah, inilah muka dia. Maka dia dilaknat oleh semua pengikut-pengikut dia pada hari akhirat. Kemudian, bukan itu saja, pengikut-pengikut kami minta pada Allah agar ketua-ketua mereka ni diberi azab double. Tolong baca Puan Sharifah Husna boleh? Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Muka surat, saya cari tak. 427. 427.
Ayat 66, 67, 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 60 berapa tadi? 66, 66, 67, 68. Okey. Pada hari ketika wajah mereka dibalik-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, "Kaulah dahulu kami taat." Kalaulah dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Terima kasih Puan Sharifah Husna. Ni, pengikut-pengikut minta kepada Allah agar Allah timpakan kepada ketua-ketua mereka azab double. Sebab mereka lah penyebab kami sesat dahulu. Mereka lah penyebab kami dari kafir jadi sesat dahulu. Alasan ni Allah terima tak? Tak terima juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, memang mereka menyesatkan kamu, mereka ajak kamu jadi sesat, tapi kamu tak ada otak ke nak fikir tentang kebenaran. Kamu tak ada hati nurani ke nak menilai kebenaran yang Nabi bawa dengan apa yang diucapkan oleh ketua-ketua kamu. Oleh kerana ketua kamu masa tu kaya, Nabi miskin, kamu pun tahu nak ikut siapa. Kamu punya nafsu lebih condong pada siapa pada masa tu. Nabi ni betul. Nabi ni benar. Nabi ni betul, Nabi ni benar, tapi miskin. Pengikut dia pun miskin juga. Tak syok ikut Nabi miskin ni. Puan Sharifah Husna kat tangan ke apa? Ya Ustaz, maknanya cerita ni adalah perkara yang akan berlaku di akhirat nanti Ustaz. Yang kita akan saksikan. Ya, kita akan saksikan. Kita akan saksikan. Benda ni benda yang akan berlaku, kita akan saksikan. Okey, sama ada kita terlibat tak terlibat, tengok. Kalau kita ajak orang buat jahat, kita akan terlibat macam ni. Ataupun kita ikut orang-orang yang buat jahat. Kita tahu salah dosa dia ajak kita buat jugalah sebab nak jaga hati, sebab nak keuntungan duniawi. Okey, ketua tu cakap benda salah. Kita tahu salah tapi sebab kita nak duit daripada dia, nak keuntungan duniawi pada dia, kita pun iyakan juga, kita boleh termasuk juga. Sekarang kita cerita antara followers dengan pemimpin-pemimpin. Salah menyalahkan satu sama lain. Bukan tu saja, okey, lepas pada ni, ayat lepas pada ni, kita akan masuk ayat 22 lepas pada ni, kita nak orang akan salahkan syaitan. Kita akan salahkan syaitan ke akhirat nanti. Lepas pada tu, salahkan pemimpin, salahkan syaitan, akan timbul juga salah menyalahkan antara kawan baik. Sebab kau lah dulu tak tegur aku, sebab kau lah dulu tak nasihat aku, kau tahu benda ni salah tapi kau buat bodoh je. Kau pergi masjid, tahu aku tak pergi masjid, tak sembahyang, tahu, tapi kau tak pernah bunyi pada sembahyang kat aku. Ni akan berlaku kat akhirat. Tuntut menuntut. Allah kata dalam surah Zukhruf, kalau baca dia, Puan Salmiah, kalau baca Puan Salmiah boleh? Surah Zukhruf, muka surat 494, sorry. 494, ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan antara satu sama lain kecuali bagi mereka yang bertakwa. Okay. Allah kata teman-teman karib. Kat dunia dulu best friend, good friend, buddies, apa lagi perkataan dia? BFF. Untuk kawan baik ni lah kan, macam-macam istilah dia. Kat akhirat nanti mereka bermusuh. Kenapa bermusuh? Kat akhirat nanti. Sebab dulu kat dunia dia tak tegur aku, tak nasihat aku. Dulu aku buat salah, dia tahu aku buat salah tapi tak pernah bunyi, tak pernah cakap, tak pernah nasihat. Sebab apa? Nak jaga hati kawan. Nanti kalau tegur nasihat, dia buat tak suka kita dah, tak nak kawan kita dah, tak nak ajak kita pergi berjalan dah, tak nak ajak kita camping dah. Kecuali kawan yang bertakwa, kawan yang kita salah, dia nasihat. Kita buat benda tak betul, dia tegur. Kita nampak, dia dah nampak kita lama tak solat Jumaat, dia tanya khabar. Itulah kawan yang bertakwa. Kawan macam tu, kita tak gaduh dengan dia. Kita tak musuh dengan dia. Sebab apa? Dia memang dah ajak, dia memang dah nasihat kita yang degil kepala tak nak ikut. Okay, baik. Satu ayat lagi. Termasuk golongan pemimpin, siapa dia? Ayah, atuk, nenek. Dia termasuk golongan pemimpin. Tengok muka surat 155. Kalau baca Puan Izawani 155. Zaman dulu, pemimpin mereka tegak. Ajak orang bawahan mereka kufur dengan Nabi. Zaman selepas pada itu,
geng-geng generasi baru ni hanya ikut apa yang generasi lama buat. Generasi ayah dan tok mereka tak beriman dengan para nabi. Mereka pun takkan nak ikut nabi, mereka ikut ayah mereka. Jadi ke akhirat mereka pun salahkan golongan mak ayah, salahkan golongan generasi sebelum. Muka surat 155 ayat 38-39. Boleh tak Puan Zaman ni tolong baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat-umat yang terdahulu daripada kamu, daripada jin dan manusia. Tiap-tiap satu umat yang masuk mengutuk akan saudaranya, golongan sendiri, sehingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang masuk kemudian mengenai golongan yang terdahulu antara mereka. Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Oleh itu berilah kepada mereka azab yang berlipat ganda daripada azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui siksaan yang bakal diterima. 39. Dan golongan terdahulu antara mereka berkata kepada golongan yang masuk kemudian, jika demikianlah hukuman Tuhan, maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan mengatasi kami. Allah berfirman, oleh itu rasakanlah kamu azab disebabkan apa yang kamu telah usahakan. Okey, terima kasih Puan Zaman. Apa tujuan salah menyalahkan akhirat? Dalam keadaan kita tahu, kita yang buat salah, manusia yang buat salah dia tahu, dia tak boleh lepas. Setiap manusia bersalah, sama ada dia pemimpin, dia pengikut, dia tahu dia tak boleh lepas. Tapi apa tujuan salahkan orang? Apa tujuan salahkan orang juga masa itu? Bukannya kita salahkan orang, kita boleh kurangkan azab kita. Bukannya bila kita letak kesalahan tu pada orang lain, azab tu boleh bagi-bagi. Kita main bola ramai-ramai, kita seorang yang tersepak bola, kena cermin orang pecah. Maksudnya kita seorang lah kena ganti, tapi kita kata apa? Takkan saya seorang ganti, kita main bola sama-sama, kita gantilah sama-sama. Contoh. Ya, memang orang tu bersalah, tapi dia tak nak kesalahan tu dia seorang tanggung. Kalau boleh kesalahan dia nak orang lain tanggung juga. Nah ni, sebab tu ada salah menyalahkan ke akhirat nanti. So, ke akhirat nanti, semua orang akan saling menyalahkan dengan tujuan, dengan harapan, boleh kurangkan azab. Nak lepas memang tak boleh lepas. Katakanlah dapat azab 100, at least bila aku letak kesalahan pada orang tu orang ni, dapat kurang. Jadi 80-70 okey lah. Sedangkan apa dapat? Tak ada. Habis itu apa tujuan Allah cerita macam ni? Allah nak tunjuk penyesalan ke akhirat. Bila masa buat baik, masa buat jahat, sama-sama seronok. Masa buat jahat, masa buat dosa, sama-sama gembira dan bangga buat dosa. Masa buat kat dunia ni. Tapi bila kena tangkap, contohlah penjenayah masa kena tangkap, masa tu mula, engkau lah, macam-macam. Ni kat dunia lah ni. Walaupun masing-masing tahu tak dapat lepas, tapi masing-masing cuba nak lepaskan diri dengan cara meletakkan kesalahan pada orang lain. Orang kaya-kaya hari ni, dia kaya. Bila dia ditangkap kerana bersalah, dituduh, dia salahkan kambing-kambing hitam yang sanggup jadi orang besar, contoh. Jadi bila ada orang untuk dipersalahkan, dia selamat. Betul kan? Ada orang untuk dipersalahkan, dia selamat. Dia tak kena apa-apa, orang lain bersalah, orang lain kena tangkap. Dia tak bersalah. Kat dunia, ni normal, benda ni normal berlaku. Dia dah confirm bersalah, tak salahkan orang tu, salahkan orang ni, petik nama orang tu, petik nama orang ni. Apa tujuan dia? Pertama, tujuan dia kalau boleh, kesalahan tu tak kena pada dia. Yang kedua, kalau disadikkan bersalah, dia nak tunjuk pada orang ramai, kesalahan tu bukan daripada dia seorang, bahkan ramai-ramai lagi yang buat. Ramai lagi yang buat. Ni, normal, manusia akan jadi macam ni. Budak kecil pun sama juga. Kita tanya dia kenapa buat macam ni? Kawan suruh, kawan ajak. Walau alasan tu tak boleh diterima pun. Kawan yang ajak, kawan yang suruh. Okey? Okey, baik. Ayat baru. Ayat baru ni, setelah salahkan ketua, salahkan kawan-kawan, sekarang salahkan syaitan pula. Sekarang nak salahkan syaitan pula. Wadan qala berkata, syaitan, lama tak sekala, qudiya telah diputuskan, al-amru segala urusan, apa syaitan kata? Inna sesungguhnya Allah wa'adakum telah menjanjikan kepada kamu, wa'dal haq, janji yang benar, wa dan
Wa'adtukum, aku telah menjanjikan kepada kamu. Wa'adtukum, aku telah menjanjikan kepada kamu. Falalu ataupun maka. Falalu ataupun maka. Okey. Akhlaftukum, aku menyalahi kamu. Akhlaftukum, aku menyalahi kamu. Wa dan ma tidak. Ma tidak kana ada. Makana terjemah tidak ada. Li bagiku. Li bagiku. Alaikum ke atas kamu. Min daripada. Sultanin kuasa ataupun hujah. Terjemah sultanin kuasa ataupun hujah. Illa melainkan. Illa melainkan. An bahawa. Da'autukum, aku hanya menyeru kamu. Da'autukum, aku hanya menyeru kamu. Falalu. Falalu. Istajabtum, kamu menyahut. Istajabtum, kamu menyahut. Kamu menjawab. You answer. Kamu menyahut, kamu menjawab. Li, bagiku. Li, bagiku. Fa maka la janganlah talumuni kamu mencela aku. Talumuni kamu mencela aku. Wa dan lumu celalah anfusakum, diri-diri kamu. Anfusakum, diri-diri kamu. Okey, panjang ayat dia, tak habis lagi. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Abdul Rashid. Boleh? Tuan Haji Rashid, tolong terjemahkan. Depan saya tak dapat sikit. Yang mana tu? Tak dapat tu? Saya dapat daripada tak color. Okey, dan telah berkata syaitan. Dan telah berkata syaitan tak sekali. Dan telah berkata syaitan tak kala telah diputuskan segala urusan. Sesungguhnya Allah tidak menjanjikan kepada kamu. Allah telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kepada kamu, aku menyalahi kamu, dan tidak ada bagiku ke atas kamu daripada kuasa atau hujah, melainkan bahawa aku hanya menyeru kamu, lalu kamu menyahut bagiku, maka janganlah kamu mencela aku dan celakalah diri-diri kamu. Celalah diri-diri kamu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Setelah menyalahkan orang tak jadi, salahkan ketua tak jadi, salahkan kawan tak jadi, maka salahkan syaitan. Salahkan syaitan. Ini detail lah. Ini detail. Ayat yang apa ya? Ringkas dalam surah Qaf. Tolong baca dia pada surah Al-Haidar, surah Qaf. Muka surat 519. 519 ayat 27 28. 519 ayat 27 28. Tolong baca pada surah Al-Haidar boleh? Ayat berapa? 27? Ya, 27 dan 28. Syaitan yang menyertai berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh." Maka berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sesungguhnya dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kamu." Allah cakap pada orang dan pada syaitan yang duk kelahi ni, tak payah nak gaduh lah, tak payah duk kelahi. Dulu masing-masing aku dah bagi ancaman. Baik kamu golongan jin ke, kamu golongan manusia, aku dah bagi ancaman. Jadi syaitan kata pada Allah, aku tak sesatkan dia. Tapi dia sesat dulu lagi. Sejak dulu lagi dia dah sesat. Masing-masing tak nak mengaku, salah. Masing-masing nak lepaskan diri lah. So sekarang detail lagi. Syaitan berkata setelah diputuskan urusan.
Maksudnya setelah diputuskan siapa yang patut ke syurga akan ke syurga, siapa yang patut ke neraka akan ke neraka, maka syaitan kata. Syaitan kata pada orang-orang yang ikut dia kat dunia dulu, orang-orang yang dengar cakap dia sebiji-sebiji kat dunia dulu, syaitan cakap kat dia. Syaitan kata apa kat dia? Syaitan kata, Allah telah menjanjikan untuk kamu janji yang benar. Dan Allah telah menunjukkan pada hari ini apa yang dijanjikan tu semua benar-benar berlaku. Sedangkan aku menjanjikan pada kamu, lalu aku menyalahi janji. Kamu pun tahu kat dunia dulu Allah sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jangan, sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Syaitan sok mau berjanji benda yang manis-manis, syaitan sok mau janji benda yang bagus-bagus. Tapi janji syaitan hanyalah penipuan. Contoh, surah An-Nisa, muka surat 97. Tolong baca Puan Imam boleh? Muka surat 97, surah An-Nisa, ayat yang ke-120. Ayat yang ke-120. Tolong baca Puan Rahimah. Ayat yang ke berapa Ustaz? 120. 120. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan penipuan belaka kepada mereka. Allah sebut, syaitan akan janjikan kepada mereka dengan janji-janji yang baik dan memberi angan-angan yang palsu. Tidaklah syaitan janji pada mereka melainkan deception sahaja, penipuan sahaja. Allah dah beritahu kita ni, bukan sekadar kita je, agama lain pun tahu benda-benda macam ni. Tapi ikut juga. Lepas tu ke akhirat nak salahkan syaitan. Syaitan tak mengaku ke akhirat dia bersalah. Syaitan takkan kata, ya kami ajak dia. Syaitan takkan mengaku, ya dia buat dosa tu sebab kami hasut dia. Dia buat dosa tu sebab kami yang encourage dia. Dia buat dosa tu sebab kami yang beri kelebihan-kelebihan pada dia. Tak, syaitan takkan mengakunya. Orang sembah syaitan, orang sembah berhala, syaitan yang suruh. Jadi di sisi Allah, seolah-olah dia mengikut cakap syaitan, seolah-olah dia macam sembah syaitan. Orang yang buat dosa maksiat, orang yang sembah berhala, siapa yang hasut? Syaitan. Jadi di sisi Allah dia macam sembah syaitan. Kat akhirat syaitan tak ngaku. Syaitan tak ngaku. Syaitan tak kata, ya kami yang hasut, kami yang suruh, kami yang encourage. Syaitan tak ngaku. Tak syaitan lah kalau dia mengaku. Tolong baca dia boleh? Muka surat Puan Rohana, tolong baca Puan Rohana. Muka surat 502 ayat 5 ayat 6. 5 bawah sekali, 6 sebelah dia. 502 Ustaz. Ya, 502. Ayat 5 bawah sekali, ayat 6 muka surat sebelah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak mampu memperkenankan sebarang doa hingga ke hari kiamat, dan mereka lalai dalam memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mendustakan pemujaan-pemujaan yang mereka telah lakukan. Syaitan, kat dunia ni ramai orang sembah dia, ramai orang puja dia. Kat akhirat nanti syaitan mendustakan. Syaitan akan deny. Kami tak pernah suruh. Padahal kat akhirat dulu, kat dunia dulu dia lah yang hasut, dia lah yang bagi ajaran palsu, dia lah yang bagi ajaran sesat agar manusia sembah selain Allah. Kat akhirat nanti syaitan ni tak mengaku. Tak nak mengaku. Okay, baik. Balik ayat kita sekarang. Syaitan kata setelah diselesaikan urusan, dalam tafsir mengatakan, ayat ni ketika mana masing-masing berada dalam neraka. Masing-masing berada dalam neraka. Dan masuk neraka, tak guna pun salah menyalah. Tapi nak macam mana? Tak salahkan pun kena bakar, salahkan pun kena bakar, maka masa tu tetap nak salahkan orang lain. Walaupun dah tahu tak ada faedah. Jadi ulama tafsir kata, Allah Ta'ala izinkan syaitan berkata-kata dalam neraka kepada orang yang nak salahkan dia. Syaitan kata, Allah janji yang benar, kamu menyalahi. Aku menipu kamu, kamu ikut aku. Kamu tak boleh salahkan aku sebab aku tidak ada sultan kepada kamu, melainkan aku hanya ikut saja. Tapi aku hanya hasut saja.
tapi kamu yang menyahut seruan aku, ikut hasutan aku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sultan dalam bahasa Arab ada dua terjemahan. Satu, sultan makna kuasa kan. Kita ada perkataan sultan, agung, raja. Dia ada kuasa atas kita. Dia di pihak yang benar ke, dia di pihak yang salah ke, kita tak takut pada dia sebab dia ada kuasa. Jadi dengan kuasa tu dia boleh paksa kita lah. Contoh, dia raja yang baik, dia paksa wanita tutup aurat. Dia paksa lelaki solat Jumaat. Jadi kita terpaksa buat sebab raja paksa. Dia paksa kita mengaji. Dia paksa kita hafal juzuk amma, contoh. Jadi kita terpaksa buat sebab dia ada sultan, kuasa. Itu yang pertama. Jadi kita akur pada perintah seseorang, kita akur pada cakap seseorang sebab dia ada kuasa. Yang kedua, sultan ni maksudnya hujah yang jelas. Contoh, para Nabi, Nabi Muhammad, dia tak ada kuasa nak paksa sahabat-sahabat ikut dia. Nabi Muhammad tak ada kuasa langsung masa kat Mekah untuk buat orang tu ikut dia, buat orang ni ikut dia, tak ada kuasa langsung. Nabi bukannya orang besar pun kat Mekah. Tapi oleh kerana hujah Nabi itu jelas, ajaran Nabi itu jelas, menyebabkan orang akur lalu ikut dia. Nampak? Kadang-kadang orang tu, dia dengan kita badan besar lagi, kita lagi kuat pada dia. Kalau nak sepak tengah jari, kita menang lah, nak gaduh dengan dia. Tetapi kita tak boleh nak pukul dia, kita tak boleh nak apa-apakan dia sebab dia ada hujah yang kuat. Dia ada hujah yang kuat. Dia ada jawapan-jawapan yang kukuh. Menyebabkan kita tak boleh nak, lah kalau pukul dia nanti susah juga. Dia tak salah, contoh. Logik akal kita mengatakan dia betul. Logik akal kita mengatakan, lah. Walaupun dari sudut tubuh badan kita lagi kuat, kita lagi besar, okay, kita asalnya pergi nak pukul dia sebab kita kata dia besar lah. Memang kita boleh pukul dia lah. Kita memang boleh pukul dia sebab kita kuat, kita ramai. Dia seorang, dia kecil lah tu, dia boleh pukul dia. Tapi setelah dia bagi hujah-hujah dia untuk tunjuk yang dia tak bersalah, ni contoh lah, maka kita pun lah betul juga. Lah betul juga. Jadi kita tak pukul dia bukan sebab kita takut dengan dia, bukan sebab kita tak berani pukul dia, tapi sebab hujah dia tu menyebabkan kita jadi tak, kita menyebabkan kita batalkan niat kita nak pukul dia. Jadi hujah dia tu dipanggil sultan. Sultan ada dua. Satu, sultan yang menguasai seluruh badan kita. Dia ada kuasa. Dia cakap je, dia tak bagi dalil pun. Saya nak kamu buat macam ni. Dia tak perlu cakap pun, kenapa kamu kena buat macam ni? Tak perlu cakap pun. Dia ada kuasa, dia kata, saya nak kamu buat macam ni. Dia tak perlu bagi dalil, tak perlu bagi sebab kenapa dia suruh kita buat macam ni. Boleh? Seorang lagi, dia tak kuat, dia tak ada kuasa nak paksa kita, tapi dia bagi dalil, bagi hujah menyebabkan kita nak buat. Contoh, orang ajak kita masuk pelaburan. Orang ajak kita melabur lah, pelaburan duit, pelaburan emas, pelaburan saham, bitcoin dan sebagainya. Ada tak orang tu paksa kita? Tak pistol? Tak ada duit dalam tabung haji, keluarkan. Tak ada duit dalam ASB, keluarkan. Masuk pelaburan aku ni, ada? Tak ada. Orang yang ajak tu, dia guna dalil-dalil hujah-hujah yang jelas, yang memikat kita, kita pun akan kata, lah, yelah, yelah. Jadi sebab lah, yelah tu, kita pun masukkan duit melabur sebagaimana dia ajak. Jadi yang orang ajak masuk bisnes, ajak masuk pelaburan saham, pelaburan bitcoin tadi, mereka guna sultan. Mereka guna sultan untuk ajak kita masuk. Tapi sultan yang mana? Nombor 2. Jelas? Sultan ada 2. Satu, sultan yang menguasai seluruh tubuh badan kita. Satu lagi, sultan yang menguasai fikiran dan hati kita. Hati kita dan fikiran kita akan kata, lah betul juga. Jadi oleh kerana kita kata, lah betul juga apa dia cakap, kita pun keluarkan duit tabung haji, keluarkan duit ASB, terus masuk dia punya pelaburan. Apa coin, tak tahu apa coin dia, kita pun masuk juga. Dia paksa tak? Kalau kita tak masuk, tak apa. Dia bukan tumbuk kita ke ugut nak bunuh ke, tak ada. Tapi dia guna sultan, hujah-hujah yang nyata menyebabkan kita terpesona, kita percaya dan kita buat. Okay, jelas? So, sekarang syaitan kata, ayat sekarang ni, syaitan kata, aku tak ada sultan ke atas kamu. Maksud sultan kat sini dua-dua. Sama ada kuasa untuk paksa kamu buat maksiat, aku tak ada. Adalah syaitan kata, kalau kau tak buat, aku bunuh anak bini kau. Syaitan pun tahu. Kalaulah syaitan guna sultan yang nombor 1 tu untuk asal kita buat dosa maksiat, dosa tak kita ke akhirat? Syaitan menjema dalam bentuk jin, syaitan menjema dalam bentuk jin pada. Syaitan menjema dalam bentuk binatang besar, syaitan menjema dalam bentuk orang besar-besar, ada pedang, ada senjata. Halakan senjata tersebut pada anak isteri kita, dia kata kalau kau tak buat dosa, aku bunuh anak isteri kau.
kita pun buatlah juga sebab takut anak isteri mati. Dosa ke tak dosa? Tak dosa kita. Syaitan pun tahu kalau dia ada kuasa macam tu, dia buat macam tu, orang tu tak dianggap berdosa, apa faedah dia? Kalau lah syaitan ada kuasa nombor satu tu, katakanlah syaitan diberi kuasa oleh Allah, macam raja-raja zalim punya kuasa untuk paksa orang buat maksiat, syaitan takkan guna juga. Kenapa dia takkan guna? Dia tahu kalau dia guna kuasa kezaliman tu untuk hasut kita buat dosa, Allah takkan tulis sebagai dosa. So apa faedah dia? Yang pertama. Yang kedua, dari sudut hujah pun, syaitan ada hujah kuat tak? Nak tanyalah, syaitan ada tak hujah kuat? Syaitan kata, kau buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, nanti kau dapat pahala. Oh lah, betul lah. Ada tak syaitan guna hujah kuat? Tak ada. Syaitan hanya menjanjikan zukhrufal qaul, kata-kata indah, kata-kata manis. Buat je dulu, nanti taubat lah. Buat je dulu, Allah kan maha pengampun. Tu syaitan punya hasutan. Kalau kita tak ikut pun tak apa. Jadi syaitan punya sultan, nombor satu tak ada, nombor dua pun tak ada. Syaitan hanya bagi jalan, bagi show. Kita tak adalah kata duduk, oh lah betul juga apa syaitan hasut aku tadi, betul juga. Tak ada orang cakap macam tu. Semua orang tahu hasutan syaitan tu tak guna, salah, dosa, tak ada faedah. Tapi ramai tak yang buat, ramailah yang buat. Bila ramai yang buat, syaitan kata, aku hanya hasut, kamu yang ikut. Jangan cela aku, celalah diri kamu sendiri. Jadi orang yang cuba salahkan syaitan ke akhirat, dia akan dapat ayat yang menyakitkan hati, menyayat hati. Tak ada faedah nak salahkan syaitan. Lalu apa syaitan kata? Ma tidaklah ana aku bi dengan musrikhikum dapat menolong kamu. Musrikhikum dapat menolong kamu. Wa dan ma tidaklah antum kamu semua bimusrikhi dapat menolong aku. Bimusrikhi dapat menolong aku. Ini sesungguhnya aku kafartu mengingkari, menidakkan, deny, apa dia terjemah? Mengingkari, menidakkan bi dengan ma apa yang asyraktumuni kamu mempersekutukan aku. Asyraktumuni kamu mempersekutukan aku. Min daripada qablu sebelum ini. Inna sesungguhnya az-zalimin orang-orang yang zalim, az-zalimin orang-orang yang zalim, lahum bagi mereka azabun azab, alimun yang pedih. Okay, terjemahkan dia. Tuan Haji Aziz terjemahkan, Tuan Haji Aziz. Daripada ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Yang bahagian depan tu apa? Tinggal. Sebelum tidaklah aku dengan dapat menolong kamu, dan tidaklah kamu semua dapat menolong aku. Sesungguhnya aku mengingkari dengan apa yang kamu mempersekutukan aku daripada sebelum ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Okey. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Sebenarnya perkataan tolong dalam bahasa Arab apa dia? Nasara tolong, Sa'ada tolong. Kat sini perkataan tolong sad, ra dan kha. Sad, ra dan kha. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. I'm not will be able to help you and you not will be able to help me. Kenapa perkataan tolong diguna sarakha? Sarakha dalam bahasa Arab maksudnya jerit dengan kuat. Sarakha dalam bahasa Arab maksudnya jerit dengan kuat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, setengah orang kita minta tolong, kita suara perlahan. Kita minta tolong, kita suara perlahan, kita minta tolong, orang tu bukan dengar. Jadi dia tak ada tolong. Tapi kalau kita jerit kuat-kuat, tolong, lagi ramai orang boleh dengar, lagi ramai orang boleh hantar bantuan. Kalau kita lagi kuat, kita jerit minta tolong. Okay? So ayat syaitan ni dalam neraka nak beritahu,
Sekuat mana pun kamu jerit nak minta tolong, sekuat mana pun aku jerit nak minta tolong, tetap aku tak dapat tolong kamu, kamu juga tak dapat tolong aku. Itu maksud ayat ni. Kadang-kadang kita minta tolong suara perlahan. Kita duduk dekat bilik, suruh isteri buatkan air. Yang tolong buat air secawan yang. Suara lembek, suara slow. Balik-balik, isteri masuk bilik, malam tak bawa air. Kita kata, kan suruh buat air. Kita cakap perlahan minta tolong, mana dia nak dengar untuk tolong buat air. Jadi nak suruh tolong, kenalah suara kuat. Barulah isteri dengar, baru boleh tolong buat. Okay? Jadi suara lagi kuat minta tolong, lagi senang dapat manfaat daripada suara kuat tersebut. Kat dunia. Kat akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, kat akhirat, kuat mana pun kau jerit, sampai tercabut anak tekak contohlah, tetap kau tak dapat tolong, aku tak dapat tolong kau, kau pun tak dapat tolong. Ini maksud ayat ini. Ni kayanya bahasa Arab. Jadi perkataan minta tolong digunakan sorokoh, nak beritahu bukan sekadar minta tolong biasa, tapi jeritlah kuat mana pun, minta tolong, tak ada apa juga kat akhirat. Kemudian syaitan kata, aku mengingkari apa yang kamu sekutukan aku sebelum ni. Maksudnya macam ni. Kita tak sembah syaitan. Tapi bila kita ikut apa syaitan suruh, kita seolah-olah masa tu menyekutukan Allah. Ayah kita ajak kita balik kampung. Kawan kita ajak pergi camping. Kita lebih ikut cakap kawan banding cakap ayah. Apa rasa ayah kita? Mungkin kita tak ngaku pun kawan kita tu ayah kita. Kita tahu ayah kita lah yang jaga kita, bagi makan, bagi pendidikan, bagi pakaian pada kita, pada kecil sampai besar. Kita tahu. Kan? Kita tahu. Kita tak kata pun kawan aku ni ayah aku. Tak. Kita tak kata saya ada dua ayah. Ni ayah saya, ni ayah saya juga. Tak ada. Kita lebih utamakan kawan banding ayah. Apa perasaan ayah kita? Okay, sedih, kecewa, marah. Macam-macam kan? Dalam masa yang sama, kita tak kata pun ni ayah saya juga. Tak, kawan-kawan. Ayah ni. Semula juga, kita tak kata pun nafsu syaitannya adalah Tuhan aku juga selain Allah. Tak, kita tak kata pun. Tapi apa yang Allah suruh buat, kita tak buat. Bila syaitan atau nafsu suruh buat, maksud buat, kita buat. Itu maksud mensyirikkan di sini. Bukanlah maksud mensyirikkan tu kita kata syaitan ni Tuhan juga. Nafsu kita Tuhan juga. Tak. Maksud menyekutukan kat sini, apa yang Allah suruh buat, kita tak nak buat. Ataupun kita buat juga, tapi kita dahulukan yang syaitan suruh buat dulu. Itu maksud. Jadi kat akhirat syaitan menafikan. Jadi Allah balas untuk tiga-tiga pengikut ketua syaitan. Tiga-tiga duduk dalam neraka sama-sama pada muka. Orang yang disembah, orang yang menyembah, makhluk yang disembah dan juga syaitan yang tukar hasut. Semua sekali kena sembah. Semua kena masuk neraka. Tiga-tiga. Tengok muka surat 371. 371 ayat 92, 93, 94 sampai 96. Tolong baca dia, Puan Maisarah, tolong baca. Ya Ustaz, membaca yang... Ya, 371, page 371, ayat 92, 93, 94 sampai 96. So, 92 sampai 96. Ada? Mama Isara? Ada. Okey. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentera iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kerana kita mempersamakan kamu berhala-hala dengan Tuhan seluruh alam. Sampai 100. Okey, terima kasih Puan Maisarah. So kat akhirat nanti, ketua, pengikut dan iblis sama-sama akan dispute. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Orang putih kata, they said and they are in the hellfire, they dispute. Masing-masing duk salahkan masing-masing. Salahkan ketua, salahkan syaitan. Syaitan pun nak lepaskan diri. Ini yang dia akan berlaku kat akhirat bila kita tak prepare sungguh-sungguh untuk amalan kita kat dunia ni. Jadi kat dunia ni, salahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Baru kita ada faedah kat akhirat. Kalau kat dunia tak nak salahkan diri sendiri, dia salahkan orang. Sebab orang tu lah aku tak beramal. Sebab orang tu lah aku lalai. Sebab orang tu lah aku macam-macam lah sebab orang.
Tuan-tuan dan puan-puan, Allah terima tak alasan? Tak. Kita tanya diri kita lah, sebab orang tu, sebab orang ni, Allah terima tak? Kalau betul-betul kita buat dosa sebab orang paksa, jangan risau. Kalau betul-betul lah kita buat dosa sebab orang paksa, orang ugut, jangan risau. Sebab Allah tak akan tulis sebagai dosa. Tapi kalau kita buat dosa dengan kehendak pilihan kita sendiri, tak guna kita salahkan orang lain, tak guna kita nak menunding daripada makhluk-makhluk lain. Sebab Allah tidak akan menerimanya. Okey, kita masuk ayat baru minggu depan insya-Allah. Kita berhenti sini dulu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.